Okey. Soalan 4. Soalan 4A dia nak tanya dua juga ketaksamaan linear. Sekejap Okey. Dua ketaksamaan linear. Jadi siapa yang buat ni adalah siapa yang saya nak tanya? Siapa yang dah siap lah, senang. Sebab saya tak tahu siapa yang dah siap. 4A, apa jawapan yang kamu dapat? Siapa nak jawab? X campur Y kurang dan sama dengan 120. Okey, kita tulis Okey, saya tulis kat sini lah 4A. Okey, yang pertama adalah tadi X campur Y kurang dan sama dengan 120. Yang kedua, Y lebih dan sama dengan 1/3 X. Y lebih dan sama dengan 1/3 X. Okey. Soalan C. C kan? Soalan C lah. Dia nak panjang maksimum. Okey, soalan C. 4C, siapa nak jawab? Sesiapalah. Orang yang sama ke? Orang yang lain ke? $90. Okey, kita tengok dulu. Kita tulis 90 dekat tepi ni. Ada jawapan lain? Semua dapat 90 juga ke? Okey, tak apa, kita tengok dulu nanti. Soalan D. Soalan D ni saya tak tanyalah, itu macam kebat kan. Okey, biar je. So nanti saya akan terangkan soalan D. Kita semak. Okey, kita semak. Sekejap, saya nak cek ada jawapan lain tak? Tak ada. Okey. Semak Okey, X campur Y ni X campur Y kurang dan sama dengan 120. Oops. Betul lah ni. Y lebih dan sama dengan 1/3 X. Okey, good. Okey. C. 90, bagus. Okey, 90. Tak ada unit tak apa. Sebab ni matematik. Okey. Bagus So, kita ambil graf ni. Kita tengok kat sini Okay, alamak, saya terambil sekali dengan dot-dot ni. Tak apalah. Okey. Kita baca soalan dia balik. Daripada graf, tentukan panjang maksimum dalam meter kain bercorak bunga yang dibeli. Okey, cerita dia tanya pasal bercorak bunga. Siapakah bunga? Adakah dia X ataupun dia Y? Okey, kita tengok dekat ayat atas ni. Beliau membeli X meter kain lansir bercorak bunga. So, X ni merujuk kepada bunga. Dan Y merujuk kepada abstrak. Okey. Jadi, kita akan tengok pada paksi X. Bukan paksi Y ya. Kita tengok pada paksi X sebab dia cerita pasal kain corak bunga. Okey. So, pada paksi X. Okey, ni contoh lorekan. Okey, ni contoh lorekan. Pada paksi X, yang manakah kawasan maksimum? Okey, sepatutnya kita ada 3 bucu yang saya ajar tadi. Ada 1, ada 2 dan ada 3 bucu. Okey. Tapi kena ingat, bila kita lukis dalam graf, bucu dia tidak kesampaian. Okey, bucu dia tidak kesampaian, maka kita akan kira dekat mana? Dekat sini Oops. Kita kira daripada paksi mana ni? 80, 90. Saya salah ambil gambar ke? Betul kan? Ni pada graf panjang meter kain bercorak bunga yang dibeli. Oh ya, Saya lupa nak bagi tahu. Di sini dia ada bagi tahu
Saya buat C hari tu macam mana? Okey, saya ambil koordinat kat sini. 90 pada 4. Ni. Kenapa 90 ni saya tak nampak kenapa 90. Tapi ini ada dot-dot ni. Oh, dot-dot ni adalah soalan D. 90 tu sebab apa ya? Kita tengok balik. Ni saya dah terlepas pandang ni. Apa yang saya tertinggal Tentukan panjang maksimum dalam meter kain bercorak bunga yang dibeli. Oh. Silap. So kat sini kita ada 3 bucu tadi. 1, 2 dan 3. So kita tengok kat sini dia punya ketinggian dia dekat sini. Okey, pada paksi X, okey, ni paksi X ni bercorak bunga. Okey, di kawasan sini kita tengok sifir dia adalah sifir 20. Okey, 20, 40, 60, 80, 100. Okey, kita anggap setengah ni adalah 90. Okey, saya harap ada yang perasan tadi tu. Saya terlepas pandang Okey, ni 90. Okey, lepas tu dia tarik naik ke atas bucu tu. Okey, dia naik atas bucu tu dan di sini koordinat dia adalah 90. Okey, 90 dan 30 lah koordinat dia. Okey, so dia punya bucu dia tu merujukkan kepada nilai paksi X sahaja sebab dia nak kawasan corak bunga sahaja. Jangan ambil X, jangan ambil Y Jangan ambil Y, kita ambil X sahaja. X tu adalah 90. Maksimum tu maksudnya kita tengok nilai yang paling tersasar jauh. Bucu yang mana yang paling jauh untuk paksi X. Kita tak boleh ambil dekat sini kosong. Okey, kita tak boleh ambil kosong walaupun dia punya bucu ni dekat atas sebab koordinat dekat sini adalah 120-0. Saya tak boleh katakan yang ini lebih sesuai. Okey, dia macam di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah yang tersasar jauh. Bukan pada paksi Pada paksi Y ni salah, pada paksi X yang kosong ni pun salah. Dia mestilah di kawasan bucu yang tersasar jauh. Ada 3 bucu, pilih yang paling jauh. Okey. So yang paling jauh dekat sini. Okey, dekat sini. So jawapan dia 90. Okey, D. Puan kira kau tadi dia tanya membeli 60 meter bercorak abstrak. Okey, abstrak tu adalah Y. 60 adalah Y. So di sini kalau sifir 20, sini 40. So macam apa yang saya dot-dotkan ni, dia adalah sini 60 pada paksi Y dan 80 pada paksi bunga iaitu paksi X. So di sini adalah paksi bunga. Okey, paksi bunga adalah X. So kita gunakan 80 60. Okey, bila kita punya koordinat dia ni dia luar kawasan daripada kawasan berlorek, maksudnya kat situ dia bukannya ni lah memuaskan ketaksamaan linear. Tak. Kalau luar daripada kawasan, dia tak memuaskan kawasan ketaksamaan linear. Dia tak puas. Okey? Tidak So dia suruh nyatakan jawapan. Adakah pembelian di atas memuaskan sistem ketaksamaan? Jawapan dia adalah tidak. Tidak. Kerana kita bagi tahu kerana apa? Kerana koordinat ataupun kamu tulislah koordinat titik kan. 80 60 berada di luar. Okey, tulis macam apa yang kamu nampak. Ni macam pemerhatian. Di luar kawasan berlorek. Ayat kamu sendiri. Okey, sebab dia berada dekat luar kawasan berlorek, maksudnya dia tak puaskan ketaksamaan linear tu. Okey, so ini adalah dia punya bentuk kebat soalan kebat. Okey. Nanti yang ni saya simpan dulu. Nanti kamu boleh salin untuk betulkan balik jawapan. Okey, sebab kita akan belajar lagi sekali untuk pelajar yang baru daftar hari ni. Bukan baru daftar, baru masuk hari ni untuk first time. Okey, saya akan terangkan balik. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Okey. Encik Raj mengupah X orang pekerja lelaki dan Y orang pekerja perempuan untuk mengendalikan pasar mininya. Sekarang, bila kita dapat soalan macam ni,
Yang pertama sekali adalah keluarkan kata kunci. Kata kunci dia mestilah ada nama. Setiap bahan mesti ada nama. Contoh kat sini ada X dan ada Y. Okey, siapakah X? Okey, kita buat catatan. Siapakah X? Okey, nombor 5. Kita tulis dulu. X adalah pekerja lelaki. Y adalah pekerja perempuan. Sebab apa? Kalau kita tak buat catatan, tak gariskan atau tak bulatkan masa exam, kita tak akan nampak. Kalau nampak pun kita akan cuai. Okey, itu ayat yang pertama, kata kunci dia. Okey, kita baca ayat yang kedua. Maksudnya ayat yang pertama dah tak ada apa-apa lagi dah. Okey, sekarang kita tengok kepada ayat kedua. Dia memerlukan, okey, sekurang-kurangnya ni bermaksud simbolnya adalah lebih dan sama dengan. Kena ingat sekurang-kurangnya simbol dia mesti guna lebih dan sama dengan. Maksudnya kat sini, bagi pelajar yang tak tahu lagi, kita biasa dengar perkataan, saya ada duit, saya ada RM8, tapi harga harga biskut tu sekurang-kurangnya saya kena ada RM9. Maksudnya saya kena ada lebih daripada RM9 untuk selamat beli biskut tu. Kalau saya ada kurang, maksudnya tak lepas lah nak beli biskut tu. Biskut harga RM9. Okey, saya ada RM8. So saya sepatutnya ada sekurang-kurangnya 9. Dan kalau lebih adalah lebih baik lah. Kalau kurang memang tak lepas beli biskut. Itu maksudnya sekurang-kurangnya. Kalau saya kata selebih-lebihnya, dia berlawanan lah. Selebih-lebihnya maksudnya tak boleh lebih. Sekurang-kurangnya maksudnya tak boleh kurang. Kena ingat keyword yang paling senang. Sekurang-kurangnya kau boleh bercatat. Sekurang-kurangnya, okey, kamu boleh tulis kat sini, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Selebih-lebihnya, selebih-lebihnya, tidak lebih. Tidak boleh lebih. Kalau nak tahu lebih lanjut, kamu boleh pergi kepada PDF buku teks yang saya dah upload dekat Google Classroom, Matematik tingkatan 4. Okey, dekat tingkatan 4 ni ada buku teks dia. Pergi kepada bab 6. Okey, dekat sini ada jadual ketaksamaan. Mana yang tak hafal, saya boleh screenshot. Okey, sekejap saya cari. Mana ni? Okey. Alright, so ini adalah table dia. Sekejap saya tak bawah sikit. Tu maksud dia. Kat sinilah yang saya highlightkan tadi tu. Kalau dia kata sekurang-kurangnya, ini biasa keluar, sekurang-kurangnya maksudnya tidak boleh kurang. Dia sama je. Tengok nampak? Simbol dia lebih kurang je. Kalau dia kata selebih-lebihnya, maksudnya tak boleh lebih. Dia sama Oops. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih maksudnya dia kena gunakan kurang dan sama dengan. Okey? Kalau sekurang-kurangnya dia tak boleh kurang, dia kena gunakan simbol lebih dan sama dengan. Dia macam berlawanan. Tapi kalau dia directly cakap Y lebih besar daripada X, dia tak ada cakap sama dengan. Y lebih besar. Okey, jadi kita terus je direct Y lebih besar dengan X. Y kurang daripada X. Dia direct. Okey, dia macam orang kata simbol yang terus. Dia lain lah. Yang sama juga dengan maksimum. Maksimum ni maksudnya selebih-lebihnya. Sama je. Okey, simbol yang sama. Maksimum minimum maksudnya sekurang-kurangnya. Minimum maksudnya kurang lah. So sekurang-kurangnya. So kita gunakan simbol lebih dan sama dengan. Itulah yang famous, yang selalu keluar. Yang tak famous macam ni, kebat ni, ni tak famous, tapi bila sekali keluar habis. Okey. So yang ni kena hafal lah. Senang je. Okey.
Kalau kita nak hafal, kena buat latihan. Kita tengok. Dia memerlukan sekurang-kurangnya 7 orang pekerja. 7 orang pekerja ni maksudnya keseluruhan lelaki dan perempuan. Jadi, kita boleh katakan dia adalah X campur Y. Sebab dia tak cakap pun dekat sini. Sekurang-kurangnya 7 orang pekerja ni, dia tak cakap pun siapa. Lelaki ke perempuan. Maksudnya, dia adalah terbuka. Dua-dua boleh. Lelaki boleh, perempuan boleh. Jadi X dengan Y boleh. Okey. So disebabkan ya saya ada orang yang tak dapat masuk. Ada orang tak dapat masuk. Okey, jap. Oh, ramai lagi. Alright. Ada juga yang tanya kat sini. Cikgu kalau tidak okey. Soalan nanti ni saya rasa saya dah explain tadi. Kalau tak berada dalam titik yang sama, dia tak boleh guna. Maksudnya, sekejap saya baca balik. Cikgu kalau tidak memuaskan ketaksamaan linear kerana tidak berada di dalam titik yang sama. Tidak memuaskan ketaksamaan linear, dah betul. Kerana tidak berada dalam kawasan belorik. Dia mesti tidak berada dalam kawasan belorik. Itu je. Okey. Itu je lah. Okey, apa ni? Saya minta maaf sebab terganggu. Itulah sebab. Lagi satu, bila saya tengah share screen ni, memang saya tak dapat baca komen. Jadi kalau boleh voice interrupt sahaja. Tak ada masalah. Cuma lepas ni datang awal lah. Kalau ada masalah boleh PM. Okey, so kita sambung. 5 tadi, ketersamaan dia yang pertama. Dia ada 4 ketersamaan. So A, yang first yang first tadi kita nampak lelaki campur perempuan sekurang-kurangnya berapa pekerja? 7 orang pekerja. Okey, sekurang-kurangnya kita guna simbol lebih dan sama dengan. Sebab dia tak boleh kurang. Okey, dia tak boleh kurang maksudnya lebih dan sama dengan. So ingat kalau dia kata sekurang-kurangnya, gunakan simbol lebih dan sama dengan. Berapa nilai dia? Nilai dia adalah 7. So tulis 7. Selesai, 1 markah. Okey, faham Okey, settle untuk ayat kedua. Ni ayat kedua ni, settle. Dah tak payah tengok lagi dah. Cukup. Alright. Seterusnya, ayat yang ketiga. Okey, bilangan pekerja perempuan. Dia cerita pasal perempuan. Perempuan tu adalah Y. Dia ada nama Perempuan tu adalah Y. Dan lelaki yang diupah masing-masing. Maksudnya bilangan tu adalah hasil tambah. Okey. Bilangan pekerja perempuan dan lelaki yang diupah masing-masing. Oh, bukan hasil tambah, silap. Bilangan pekerja perempuan bermaksud bilangan perempuan lah. Dan bilangan lelaki lah. Masing-masing tu maksudnya kat sini, ni seorang satu. 6 ni mewakili perempuan. Okey, 6 ni mewakili perempuan. Dan lelaki 8 orang sebab dia ikut urutan. Perempuan dulu baru lelaki. 6 dulu baru 8. Maksudnya macam tu. So kita buat macam mana ni? Kita ada bilangan perempuan dan lelaki. Selebih-lebihnya. Ni keyword yang penting ni. Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya kita gunakan simbol kurang dan sama dengan. Kita letak dulu simbol kurang dan sama dengan. So kita ambil dulu, perempuan adalah Y. So kita tulis Y. Siapa perempuan? Berapa lebih-lebihnya itu adalah 6 orang untuk perempuan. So kita tulis Y kurang dan sama dengan 6. Siap, 1 lagi markah. Okey, seterusnya kita tengok pula ayat yang sama tapi dia punya ayat sambungan. Lelaki pula, lelaki adalah X. Okey, kita tulis X. Dia gunakan benda yang sama, dia gunakan selebih-lebihnya juga. So kita pun akan guna simbol yang sama. Okey, kita guna simbol yang sama. Berapa orang? 8 orang. Sebab 8 orang ni mewakili lelaki. So X kurang dan sama dengan 8. 1 lagi markah. Okey, ingat satu kesamaan, 1 markah. Okey, banyak kat situ. Okey, last kali. Bilangan pekerja lelaki mesti melebihi bilangan pekerja perempuan. Okey. Lelaki melebihi
perempuan. Yang ni ada dalam jadual. Okey, kat mana tu? Dekat sini, bawah sekali. Melebihi, dia gunakan simbol tolak. Y melebihi X, maksudnya Y tolak X. Kalau X melebihi Y, maksudnya X tolak Y. Dia ikutlah. Siapa depan, duduk depan. Siapa belakang, duduk belakang. Okey, melebihi tu gunakan simbol tolak. So, sekarang ni, lelaki duduk depan. Okey, perempuan duduk belakang. Jadi, siapa tolak siapa? Okey, lelaki tu adalah X. Perempuan adalah Y. So, X tolak Y. Dia buat macam tu. Kita buat dulu. X tolak Y. Tapi Y, dia kekal lah. Macam tu, biar je. Selebih-lebihnya, kita guna simbol yang sama macam tadi. Okey, kita gunakan simbol kurang dan sama dengan. Okey, kurang dan sama dengan. Nilai dia adalah 3. So, kita tulis kat sini 3. Okey, X tolak Y kurang dan sama dengan 3. Okey. Sekejap Okey, betul lah. Alright, sampai situ saja. Membentuk persamaan. Semua orang okey? Faham tak? Kalau faham, tulis faham. Kalau tak jelas, tulis tak jelas. Okey, sebab senang je kan? Nanti saya ambil kehadiran ya. Sebab separuh je yang hadir hari ni. Okey, good bagi yang ada masalah internet tu, saya tak nak tolong apa-apa lah. Okey. Alright. Kita sambung melakar graf. Okey, melakar graf ni yang sakit ni. Okay, kita ambil macam ni. Kalau dia punya paksi, saya nak bagi tahu sikit. Bila kita nak melakar graf, tak semua kena buat table. Tak semua kena buat table. Contoh kat sini, kalau soalan pertama ni, kesamaan yang pertama ni, kita ada X, kita ada Y. Maksudnya dia ada X campur Y lah. X campur Y, lepas tu ada nombor. X campur Y ni dia tak ada nombor. Maksudnya X campur Y lebih dan sama dengan 7 ke, X campur Y kurang dan sama dengan 7 ke, kita punya persamaan ni lebih kurang je. Kita gunakan pitasan X dan pitasan Y tu sama dengan 7. Macam mana tu? Tak reti. Okay, kalau tak reti, buat je table. Kalau reti, tak perlu buat table. Okay, kepada pelajar yang tak reti langsung, okay, boleh follow buat table. Kita akan ambil yang pertama. Okay, kita akan ambil yang pertama. Tulis dulu persamaan dia. Ni soalan B Dan kita akan sediakan table dia macam ni. Okey, sediakan table dia. Kita ada 4. 1, 2, 3. Okey, kita pecahkan 4 macam ni. 4, 4. So, ada X, ada Y. Okey, kita mesti mulakan X dulu. Okey, kita mulakan X ni. Kita ada X tu mulakan dengan kosong. Kalau X tu kosong, biasanya pelajar dia akan gantikan X tu dengan kosong. Okey, biasanya pelajar akan gantikan X tu dengan kosong. So, kosong campur Y sama dengan 7. Sama dengan ni jangan tanya kenapa. Saya nak ungkapan sahaja. Okey, maksudnya Y tu akan automatik lah jadi 7. Okey, Y akan jadi 7. Itu cara manual. Kalau cara guna calculator, kamu boleh juga buat. Kamu terus tukarkan X tu dengan kosong. Contohnya macam ni. Kosong campur alpha Y. Okey? Tahu kan nak tekan alpha? Saya ulang balik. Tekan kosong. Campur. Tekan alpha sebelah shift ni. Kemudian tekan huruf Y. Huruf Y ni ada dekat sebelah M+. Atas delete ni. Okey? Kemudian kamu buatlah sama dengan 7 kan? So, sama dengan 7 tu kamu buatlah alpha CALC. Lepas tu 7. Okey? Bagi siapa yang nak guna, shift calculate. So, dapatlah 7. Tapi ada juga cara yang kedua untuk calculator. Maksudnya, kamu terus gunakan
manual macam ni. Tapi manual ni lebih kurang macam calculator je. So saya tak nak ajar yang tu lah. Okay, so sama je 7. Tapi kalau ingat untuk bagi pelajar yang rasa boleh tangkap, X campur Y ni senang je. X campur Y sama dengan 6 ke, X campur Y sama dengan 50 ke. Kena ingat, kalau X tu kosong, Y tu, okay, kat sini dia jadi 6 lah. Kalau kalau X tu 6, Y tu kosong. Dia macam berkadar terbalik. Tapi yang macam ni pula sama juga. Kalau X dia kosong, Y dia 50. Kalau X dia kosong, kalau X dia 50, Y dia kosong, dia terbalik. Senang kan? Ini untuk pelajar yang reti congak. Okey? Congak je terus. Ini adalah plot. So kalau macam sekarang ni case dia, soalan ni cerita pasal X campur Y sama dengan 7. Okey, contoh macam ni. So kita boleh terus congak lah. Kalau X tu kosong, Y tu 7. Kalau X tu 7, Y tu kosong. Dia terbalik sahaja. Boleh buat macam ni, tak ada masalah. Kamu boleh terus plot. Okey, lagi cepat. Senang kan? Okey. Yang kedua ni sangat senang. Sebab dia adalah satu huruf sahaja. Bila dia melibatkan satu huruf, maksudnya satu garis. Tak perlu kamu pening. Y sama dengan 6. Apa susah? Pada paksi Y 6. Yang ketiga, X sama dengan 8. X sama dengan 8. Senang je. Tak perlu buat. Okey, yang keempat ni yang susah. Okey, yang keempat ni yang kita kena buat. Okey, IV. Bila kita tengok Y dia adalah negatif. Okey, kita ada X tolak Y. Kita tak boleh terus buat macam ni. Table, tak boleh. Kita kena pastikan Y tu positif. Y tak boleh negatif. Sebab ini adalah hukum dalam garisan linear. Okey. So Y, kalau nak tukarkan dia kepada positif, dia kena pindah ke sebelah. Dia kena pindah ke sebelah, faham tak? Maksudnya dia kena pindah ke kanan untuk jadikan positif. Okey, pindah, saya pindahkan. So X, dia punya simbol sama. So Y jadi positif tambah 3. Okey. Dan saya sambung lagi. Saya nak pindahkan 3 ni ke belakang. 3 ni jadi negatif. Okey, 3 ni jadi negatif. Sebab positif pindah jadi negatif. So X tolak 3 kurang dan sama dengan Y. Okey, nampak maksudnya kita tukar satu persatu. Kita sambung lagi sikit. Saya nak kedudukan Y dekat depan, kedudukan X dekat belakang. So kita tukar tempat sahaja. Ambil Y dan ambil X tolak 3 ni, tukar tempat je. Okey, tukar tempat. Okey, tukar tempat. So dia jadi Y, simbol nanti X tolak 3. Dia punya nilai positif negatif tak ubah. Tapi dia punya simbol ni sekarang ni saya nak tanya. Dia pandang X. Dia pandang X. Tengok anak panah ni dia pandang X. So benda ni dia akan pandang X juga. Dia tak boleh pandang Y. Dia kena pandang X. Saya tetap pandang X. Kena ingat tu. So siapa dia pandang kena ikut. Okey. Ini cara pertama. Cara kedua kamu darabkan semua dengan negatif. Sama je. Okey. Ini cara pertama. Cara kedua kamu boleh guna X tolak Y 3. Okey, kamu tukarkan semua dengan negatif. Maksudnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Simbol tukar simbol ke sebelah. Positif 3 tukar jadi negatif 3. Lepas tu kamu terus pindahkan X. Y lebih besar dan sama dengan X tolak 3. Ini cara bagi siapa yang cepat. Sama je, dua-dua boleh. Okey. Yang ini saya tak nak ajar lah. Cara kedua ni susah. Pelajar semua susah nak buat. Biasa pelajar dia jenis yang suka ikut flow satu per satu. Okey. Biar Y tu duduk depan, jangan Y tu duduk belakang. Y adalah utama. Okey, baru boleh kita buat table. Okey. Ni saya padam jap. Okey, saya nak buat table dia. Table mesti sama, mesti ada kerangka macam ni. Ada X, ada Y,
Okey, ada macam ni. Okey. Kemudian kita boleh mula dengan kosong. Okey, kita boleh mulakan dengan kosong. Gantikan sahaja X tu dengan kosong. Cara nak tekan kalkulator dengan cepat pun boleh. Contoh, kita ambil pada yang belah kanan. So, kosong tolak 3. Kosong tolak 3 dapat negatif 3, betul tak? So, tulis kat sini negatif 3. Maksudnya, yang ini, X ni, saya terus ambil je. X ni saya tukarkan kepada kosong. So, kosong tolak 3, negatif 3 lah. Okay, tekan je macam ni. So, kita ambil lagi. Mungkin saya nak guna nombor apa? Sebab ni nombor 7 kan? So, saya nak guna sifir 2 lah. Okay, saya nak guna sifir 2. Mungkin 4 lah, 4. So, 4 tolak 3. So, dapat 1. So, 4 tu siapa? 4 tu adalah gantian daripada X. So, 4 jawapan dia akan dapat 1. Okay. So, dia sama juga macam saya ubah kat sini. X tu adalah 4. Okay, X tu adalah 4. 4 tu, hasil jawapan dia 4 tolak 3 adalah 1. Ingat X ni adalah bebas. Kamu boleh buat apa-apa sahaja yang kamu nak. Bebas. Okay, bebas. Maksud bebas tu bebas. Okay, and then, mungkin kamu nak guna 7. 7 pun boleh, tak ada masalah. 7 tolak 3 dapat 4. Okay, so 7 adalah X. Jawapan dia adalah 4. Okey, itu adalah cara kamu membuat jadual berdasarkan ketaksamaan. Oh, jatuh. Alright, faham tak cara nak buat jadual ni? Kalau faham, tulis faham. Boleh Boleh lah kena buat banyak kali latihan. Baru lama-lama dia jadi satu kebiasaan. Okay, plot ni yang sakit lah. Sebab bila kita nak plot, kita kena ada kertas graf. So, saya nak kena ubah kepada kertas graf. Page setup. Macam ni lah. Ni contoh lah. Saya tak ada kertas graf, saya guna kertas petak-petak je lah, senang. Okay. Tapi nanti saya ubah balik kepada yang garis panjang-panjang tadi, narrow line. So, kita nak melakar graf ni macam mana? Okay, macam mana kita nak lakar graf ni? So, kita plot dulu. Kita baca dulu soalan. Okay, soalan dia cakap, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berdasarkan A. Okay, senang je. Okay, kamu just buat je paksi Y dan paksi X macam ni. Okay, ni Y, kamu lakar lah. Okay, kamu nak guna sifir 2. So, start dengan sini 8. Lepas tu 6, 4, 2, 0. Nak guna sifir 1 pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena sama seimbang. Dua-dua belah paksi mesti sama. Okey, kalau kamu guna sifir 2 pada paksi Y, gunalah sifir 2 juga pada paksi X. Janganlah kamu guna sifir 2 pada paksi Y, tiba-tiba kamu guna sifir 1 pada paksi X. Jawapan sama, tapi lukisan dia buruk lah. Saya tak cakap salah Saya cakap lukisan dia buruk. Itu je. Kalau nak guna juga boleh, tak ada masalah. Saya tak salahkan. Ikut kertas graf tu. Kalau kertas graf tu muat lah. Okay, ni X, ni Y. Okay, saya tak ada pembaris, saya malas nak buat garis. Okay, sekarang kita nak melakar pula. Okay, first kita tengok balik. Kalau 0770, macam mana kita nak buat? Okay, senang je. Kalau X campur Y sama dengan lebih dan sama dengan saya tak ingat. Okay, lebih dan sama dengan 7. Kalau X campur Y lebih dan sama dengan 7, paling senang. Kamu cari je yang mana 7, kamu plotkan. Okay, yang mana 7 kamu plotkan. Sini 7, sini 7. 7 dengan 7 kamu ambil pembaris, kamu terus gariskan.
Okey, gariskan ke sini. Okey, garisan dia saya tak nampak macam mana. Okey, dia macam ni. Okey, dia macam ni. Okey, dia tegak. Okey, ngam. Okey, so sekarang ni maksudnya kamu dah lakar untuk yang pertama. Settle. Tandakan check kat sebelah kalau kamu dah selesai melakar. Yang kedua, kamu tengok pada soalan A ni, dia punya garisan adalah Y sama dengan 6. Okey, Y sama dengan 6. Jadi, senang je. Cari pada paksi Y, di manakah 6? 6 berada di sini. So, saya ambil satu pembaris, saya garis panjang melintang macam ni. Okey, sebab dia adalah paksi Y. So, kita tulis Y sama dengan 6. Yang warna merah tadi tu saya tulis X campur Y sama dengan 7. Tak apa, kamu salah simbol pun tak apa, tak ada masalah. Orang tak kira markah pun kat situ. Yang seterusnya, X sama dengan 8, tak silap saya. Yang ketiga, ni X sama dengan 8. Garis lurus So, kita cari pada paksi X dan kita cari pada nombor 8. Kita gariskan tegak macam ni. Okey, garis tu tak kisah kamu nak lebih daripada kertas graf ke, kamu nak kecilkan sikit ke garisan tu ke, asalkan kamu melakar garis pun dah betul. Kamu nak garis lah sampai habis pun graf tu kan, kamu conteng lah, tak apalah, terpulang lah. Okey, so ni adalah X sama dengan 8. Okey, memang ada bocor sikit, macam ni. Ni orang panggil bocor lah, biar je. Itu memang kebiasaan soalan. Okey, ni paksi dia lah. Ni paksi dia, saya lakar jap. Paksi dia. Okay. Now, dia punya ketersamaan yang terakhir. Ada lagi satu garis. Kan? Ni. Okay. Kosong negatif 3. Kita tak ada negatif 3. Kita ada 4, 1. Kita ambil mana yang ada sahaja. Contoh di sini. Pada X 4, Y-nya 1. Okay. Pada X-nya 4, Y-nya adalah 1. So, sini 4. 1 di sini. So, di manakah titik pertemuan dia? Titik pertemuan dia di sini. So, saya plotkan di situ. Jadi, saya plotkan guna warna hijau. Okey, saya plotkan warna hijau. Okey, kita tengok lagi. 7, 4. 7 pada X. Di sini 7. Dan 4 pada Y. So, di sini jawapan dia. Okey, ambil pembaris. Kamu gariskan, hubungkan dia satu garisan panjang. Okey, kan macam ni kamu garis. Okey, kan saya cakap tadi, kamu boleh garis keluar daripada kertas graf. Okey, keluar daripada kertas graf maksudnya lepasilah segalanya. Macam ni. Habiskan. Okey, habiskan. Macam tu. Okey. So, dia punya garisan dia macam tu. Dan kamu kena namakan lah. Kamu kena namakan dia sebagai Y. Apa yang kamu namakan tadi tu? Saya lupa. Ni. Okay. Y lebih dan sama dengan X tolak 3. Y sama dengan X tolak 3. Cukup lah. Ataupun kamu ambil daripada soalan A pun tak apa. Mungkin kamu tulis kat sini X tolak Y sama dengan 3 pun betul. Saya tak cakap salah. Okay. Saya cakap ambil je mana-mana. Asalkan dia sama. X tolak Y sama dengan 3. Okey, baru saja melakar. Okey, kemudian nak tentukan kawasan lorik. Nak tentukan kawasan lorik ni kamu kena tengok. Okey, jap saya bagi kamu masa jap untuk tengok dan lakar. Okey. X campur Y lebih dan sama dengan 7. Kalau yang ini simbol dia lebih dan sama dengan, maksudnya dia kena tengok garisan yang warna merah yang saya lukis tadi tu. Kena tengok atas ke bawah. Kalau lebih, kita tengok atas. Kalau kita punya simbol dia kurang dan sama dengan, kita tengok bawah. Jadi, dekat soalan yang A tadi, yang kita jawab adalah simbol lebih dan sama dengan.
dekat sini kita jawab lebih dan sama dengan. Banyak sangat contohingan ni saya padam jap. Okay, banyak sangat contohingan ni. Okay, kita tengok kat sini. X campur Y lebih dan sama dengan. So, kita tengok pada atas. Okay, atas tu di sini. Okay, nampak dah bentuk dia. Okay, kita tengok lagi. Pada garisan Y sama dengan 6, dia kata kurang. Okay, dia kata kurang. Y sama dengan 6. So, ni adalah garisan Y sama dengan 6. Kurang maksudnya bawah. So, di sini juga dapat lagi skor. Saya dah nampak dah bentuk dia. Okay. So, X kurang daripada 8. Maksudnya garisan X ni kurang daripada 8. Jadi garisan tu mestilah berada di bawah ataupun belah kiri. Kalau garisan menegak macam ni, dia tak ada bawah. Jadi macam mana kita nak kira? Kita belajar integer kan? Kita belajar integer, nombor berturutan macam ni. Yang ke kiri akan melibatkan nombor yang berkurang. Okey, yang ke kanan akan melibatkan nombor yang bertambah. Jadi yang manakah dia kurang, dia akan ke kiri. So, kita tengok belah kiri. Dan dia punya jawapan mungkin di kawasan ni juga. Okey, lebih kurang sama. Sini pun lebih kurang sama. Antara dua tu. Okey, antara dua tu. Yang manakah jawapan dia? Kita tengok pada ketaksamaan terakhir. Okey, kita tengok kat sini tau. Jangan tengok dekat atas ni. Siapa yang tengok dekat sini memang auto salah. Itu soalan perangkap. Walaupun dia kata garisan tu kurang dan sama dengan, nanti student jawab macam mana? Dia pergi jawab garisan warna hijau ni dekat bawah. Salah sebab Y tu negatif. Bila Y tu negatif, dia kena terbalikkan simbol tu. So dia punya simbol akan jadi lebih dan sama dengan. Dia akan jadi simbol atas. Okey. So kita tengok garisan hijau, kita ambil yang atas. So yang atas lah pemenangnya, King of the Royal. Okey, so dia punya lorekan berada di atas, bukan di bawah. Kita lorek saja, lorek, dapat 3 markah percuma. Okey, total dapat sini dapatlah 7 markah. 7 markah datang daripada gambaran yang kamu lorek dan persamaan yang kamu buat tadi tu. Okey. So itulah dia punya kawasan lorek. Lorek tu saya tak kisah kamu nak warnakan cantik-cantik, guna colour pencil ke sekatilah. Tapi kalau kamu nak lorek-lorek macam ni pun boleh, macam garis-garis ni kan. Okey. Saya just lorek gitu je lah Okay, saya lorek gitu je. So kamu lorek lah sendiri. Okay. So sekarang ni itu berkenaan dengan lorekan rantau. Jadi bila kita nak melukis, yang pertama kita kena plot dulu macam ni. Yang ni tak ada markah ya, yang ni tak ada markah. Yang ni saja-saja je saya buat untuk kamu nampak di manakah nak plot. Okey, kat mana kamu nak lakar garis tu. Macam mana kamu nak lakar dengan betul, sukatan yang betul. Inilah yang penting kamu buat jadual ni untuk elak daripada tersasar. Okey. Boleh faham tak? Untuk melakar. Ya, boleh tak faham? Kalau boleh faham, tulis faham. Kenapa ada ni? Ada apa-apa nak cakap ke? Ada ni, ada nak tanya. Keluar pula. Okey, tak apa. Nanti saya tanya dia. Okey, bila faham maksudnya kamu dah boleh buat. Nanti saya nak tambah lagi satu homework untuk kamu, untuk soalan nombor 6. Tapi yang ni saya nak tunjuk dululah. Okey, bila kamu buat macam ni je tak apa. Yang macam soalan kebat-kebat tu kalau kamu tak dapat buat tak apalah, saya tak paksa pun. Tapi kalau kamu nak cuba, cubalah selagi boleh. Okey, next. Nyatakan semua penyelesaian yang mungkin. Mengganggu pula benda ni. Nyatakan semua penyelesaian yang mungkin jika Encik Raj mengupah bilangan pekerja lelaki dan perempuan yang sama banyak. Okey, Pak Si X dan Pak Si Y yang sama. Bila dia cerita pasal sama, maksudnya lelaki sama dengan perempuan. Lelaki sama dengan perempuan. Okey, X sama dengan Y.
Okey, kita ada dia punya persamaan. X sama dengan Y. Okey, senang je X sama dengan Y ni. Kalau X tu 1, Y tu juga adalah 1. Kalau X tu 2, Y tu juga adalah 2. Kalau saya cakap X tu 5, Y tu juga adalah 5. Semua kena sama. Okey. So dia punya plot dia adalah di sini. 2 dengan 2, 4 dengan 4, 6 dengan 6. Macam tu. Okey, 6 dengan 6 ataupun 5 dengan 5. Maksudnya dia punya garisan dia macam ni. Okey, garisan dia macam ni. Tapi saya tak nak melakar garis. Dia suruh tanya. Dia suruh jawab penyelesaian yang mungkin jika Encik Raj mengupah bilangan pekerja lelaki dan pekerja perempuan yang sama banyak. Okey, so apakah penyelesaian dia? Penyelesaian dia ada dekat sini. 4, 4, 5, 5, 6, 6. Kenapa ada 3 sahaja? Kenapa ada 3? Sebab dekat kawasan segitiga berlorek ni hanya ada 3 plot je yang boleh muncul. Walaupun yang 6, 6 ni berada betul-betul pada garis, tak ada masalah. Jangan luar kawasan berlorek. Kalau luar dia tak kira. Contohnya macam ni. Sekejap. 3, 3. 3, 3 ni luar, tak boleh. Dia tak dikira. So yang dikira adalah di sini, start daripada 4, 4. Kita ambil yang plot bucu macam ni je. 5, 5. 6, 6 ni berada pada hujung-hujung. Ambil je, selagi dia berada di kawasan berlorek. Okey. So bila kat sini kamu dapat 4, dapat 5, dapat 6. So adakah cara jawab dia macam tu? Tak. Cara jawab dia macam ni dalam bentuk ayat. Dia cakap nyatakan semua. Nyatakan. So ada 3 lah. Nyatakan 3. So soalan C pertama. Okey, yang pertama kamu boleh cakap 4 orang pekerja lelaki dan perempuan. Kamu boleh jawab juga. Yang kedua, 5 orang pekerja lelaki dan perempuan. Jawab lagi sekali. Yang seterusnya, 6 orang pekerja lelaki dan perempuan. Okey, 4, 5, 6 ni merujuk kepada nilai-nilai yang kamu dapat tadi tu. 4, 5, 6. Okey. Kalau kamu tulis koordinat pun, kalau dapat markah, maka kesian je kot. Tapi dapat markah jugalah. Okey. Cuma buat dalam bentuk ayat lah. Jangan buat dalam bentuk gambaran. Memang tak akan dapat markah. Okey, buat dalam bentuk ayat baru dapat markah. Okey. So itu sahaja yang saya nak jelaskan berkenaan dengan ketaksamaan linear. Jadi benda ni penting sebab soalan ni satu soalan sahaja dia turut satu soalan ada A, ada B, ada C. Dalam semua soalan A, B, C totalnya ada 9 markah untuk matematik. Kalau kamu dapat 7, kira baguslah. Janganlah tak dapat 7, dapatlah 7 atau lebih. Dapat full pun bagus, dapat 9/9. Okey. Ini ada dekat dalam bahagian B kertas 2. Okey. Bagus juga kalau kamu belajar benda ni bagi pelajar yang ambil matematik tambahan sebab minggu depan kita akan belajar pengaturcaraan linear. Pengaturcaraan linear pun sebiji dan sama macam soalan ni. Okey, tu je saya boleh cakap. Jadi kamu dah belajar basic kat sini. Next class kamu boleh faham lah lagi nak buat. Okey, so itu sahaja yang saya nak terangkan hari ni. Ada sesiapa yang nak tanya berkenaan dengan soalan 5? Boleh tanya sekarang. Saya terbuka. Saya membuka peluang untuk kamu bertanya. Ada ni tak ada tanya? Okey, yang lain? Ya, ada ni. Repeat yang jadual. Okey, yang jadual tu saya terangkan balik ya, bagi pelajar yang baru nak memahami. Okey, alamak salah buka. Okey, nanti saya nak ambil kehadiran, jangan live dulu.
Jangan live dulu Okey. Saya akan terangkan semula jadual ni. Ni penting je. Gunalah jadual ni untuk kamu buat matematik, dan gunalah jadual ni untuk buat admat nanti. Okey. So y lebih besar daripada x. Okey, ni sangat simple. Dia kata direct lebih besar. Lebih besar maksudnya lebih besar. Saya guna warna biru untuk lebih besar tapi tak ada sama dengan. Itu yang bahaya. Y lebih besar. Itu je, cukup. Stop. Tapi tengoklah depan dia apa? Depan dia y. So y lah. Kalau x, x lah. Ikut huruf. Yang penting simbol yang main peranan. Kalau y kurang, kurang lah. Cukup. Okey. Itu yang paling simple. Yang susah sekarang ni adalah 6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang 6 ni. Macam mana nak bezakan dia? Okey. Okey, hati-hati Bila dia kata saya guna kurang ni warna merah. Bila dia kata tidak kurang, dia berlawanan. Dia berlawanan dengan kurang Tidak kurang maksudnya dia kena lebih. Tidak kurang maksudnya kena lebih. Saya nak awak bawa duit tidak kurang daripada RM3. So maksudnya awak akan bawa duit berapa ringgit? Kamu mesti akan bawa RM3 atau lebih. Kamu bawa RM3 ataupun RM4 ke, ataupun RM5 ke, dan seterusnya. Kalau saya cakap awak boleh beli gula-gula ni tidak kurang daripada 2, maksudnya kamu boleh beli 2 dan lebih. Okey. Itu maksud dia. So dia gunakan simbol lebih dan sama dengan. Dia sama, cuma dia ada tambah sama dengan kat bawah tu. Okey. Tidak kurang dengan sekurang-kurangnya, sebiji je sama dia punya maksud. Okey, sebiji sama. Sekurang-kurangnya maksudnya at least. Dalam bahasa Inggeris orang panggil at least. Macam contohnya cerita pasal markah kan. Markah lulus, orang kata sekurang-kurangnya 40 baru lulus. Maksudnya 40 dan ke atas. Ini paling simple yang kamu selalu jumpa. Okey, maka selebih-lebihnya maksudnya dia tak boleh lebih lah. Maka peratus mestilah selebih-lebihnya 100. Yelah, persen kot. Persen mestilah 100 saja. Mana ada 101%? Betul tak? Salah ni. Ini dikira sebagai indeks harga nanti So itu maksudnya selebih-lebihnya. Dia tak boleh lebih, dia kena kurang. Okey, dia berlawanan. Okey, so sekarang ni cerita dia tidak kurang dengan sekurang-kurangnya, maksud dia sama je. Apa lagi yang sama maksud? Minimum. Orang pun ada sebut minimum nak lulus. Minimum lulus adalah 40 markah. So minimum mestilah guna 40 dan lebih. Maksudnya macam tu, 40 dan lebih. Itu maksudlah. Okey, minimum 40. Okey. So kita guna simbol yang sama. Untuk tidak lebih, dia berlawanan. Dia berlawanan je. Tidak lebih maksudnya dia tak nak lebih. Dia nak kurang. Kurang dan sama dengan. Sama juga dengan selebih-lebihnya. Dia akan gunakan ni, kurang dan sama dengan. Dalam bahasa Inggerisnya adalah at most. At most dia katakan sebagai maksimum. Maksimum tu maksudnya kat sini lah. Sama. Okey. So ada 3 macam biru tu, 3 macam merah ni. Okey. So kena ingat. Okey, yang paling kebat lah. Ini yang 3 ni kebat lah. Okey, yang 3 kebat ni kamu kena faham dulu. Yang ni kamu dah faham. Yang ni kamu dah faham. Yang ni pun kamu dah faham. Yang kamu nampak benda yang gabung sikit ni, warna hijau ni, hasil tambah. Hasil tambah tu bermaksud X campur Y. Ikutlah huruf dia. Okey, X campur Y. Kalau beza, beza tu maksudnya tolak lah. Orang dah pernah dengar lah tolak. So Y tolak X. Okey, tolak ni kita guna warna oranye. So tolak Y tolak X. Yang kurang ni kita tulis je lah simbol kurang. Macam tadi kita belajar kan, kurang dekat atas ni. Gabung je lah, sumbat je lah. Kalau dia kata lebih besar je lah kan. Warna biru. So biru macam tu. Bergantung. Y melebihi. Melebihi sama dengan beza. Sama je, tak ada ni pun. Okay, so Y tolak X. Sama je. Okay, Y tolak X. Sekurang-kurangnya kita gunakan simbol lebih dan sama dengan. Okay. So itulah cara kita mencongak dengan baca satu-satu. Baca pelan-pelan. So jangan silap lah, jangan cuai. Alright, so saya dah repeat jadual. Sekarang saya nak tanya, nak ambil kehadiran lah. Okay, kelas kita pun dah habis sampai sini sahaja. Sebelum saya ambil kehadiran, saya nak bagi tahu awal-awal. Ada lagi satu soalan. Soalan apa? Soalan 6.
Okey, soalan 6 ni. Ni kamu punya latihan yang kamu kena hantar dalam Google Classroom. Soalan 1 sampai 5 tu tak payah. Okey, tak payah hantar dalam Google Classroom. Kamu cuma betulkan balik je apa yang saya dah bagi jawapan tadi. Okey, semuanya ada jawapan dekat mana, dekat sini. Dekat contengan saya ni. Mana contengan saya? Mana contengan saya? Sekejap. Ni contengan saya ni, kamu boleh tengok nanti. Saya akan upload dekat dalam Google Classroom. Kamu boleh tengok. Okey. So nanti soalan 6 tu kamu hantar dekat dalam Google Classroom sebagai hasil kerja kamu. Senang je. Sikit je kerja, tak banyak pun. Okey. Sekejap. Alright, saya nak panggil kalian. Ahmad Syazul Fikri ada? Okey, good. Azmin Hakim. Azmin mana Azmin? Tak ada kan? Dari kelas admin dengan hari ni admin pula. Admin mana tak ada pun. Okey. Amirul Hazim. Mana Amirul Hazim? Tak ada. Haris. Okey, good. Aiman Fikri. Ada. Okey, good. Ahmed Daniel. Tak ada. Fakrul Razli. Fakrul tak ada. Okey. Haikal pun tak ada. Yang pelajar YBK yang tak ada ni, nanti kamu kena tanyalah dengan Umi nanti ya. Okey. Irfan Izwan pun tak ada. Okey, Nazirul tadi awal-awal ada. Mana dia? Hilang maksudnya tak ada lah tu. Arif Haikal. Ramai tak ada. Pelajar YBK yang namanya tak ada ni. Okey. Azri mana Azri? Pelajar favourite saya ni mana? Tak ada juga. Irvin masalah lain. Dia ada. Okey. Syazah Rizwan. Awal tadi ada. Mana Syazah? Sama saya. Okey, good. Aida Hazira. Aida ada. Okey, good. Dedri. Kristri Dedri. Tak ada Okey. Clarissa yang jawab tadi. Ada, good. Okey. Johani Tisha. Jo ada Jo. Okey, good. Semalam saya tanya awak tak jawab Admit. Okey. Hafilah, ada Hafilah. Okey, good. Saya harap awak boleh faham lah. Okey, Aina Tasha. Okey, good. Fatin Syakina. Okey, good. Fakira. No Fakira. Okey. Noris Alia. Noris Alia ada dalam ni kan? Okey. Nur Adila. Okey. Amalin. Oh, lupa Amalin dia cakap dengan saya tadi. Jadi kelas. Amira Dalila. Okey, bagus. Atika Yuni. Ada. Okey, ada. Hasyura tak ada. Husna tak ada. Syazah Alia. Mana Syazah Alia? Tak ada. Zainab. Tak ada. Faiza.
Faizah belajar baru kan? Okay, Faizah, mana Faizah? Ifaizati? Okay, Faizah ada, okay. Ifa pun ada. Syaza Yasmin. Okay, good. Semangat. Aisyah Aina. Tak ada. Nurul Farhana. Alright. Iman. Okay, bagus. Kamila tadi ada, mana? Carmila. Lain dia problem. Saya faham. Okay. Saya pun perasan dia ada tadi. Kristina Sofia? Ya, Fana ada, ya. Okay, Kristina tak ada. Rabiatul Adawiyah ada 2 Rabiatul Adawiyah binti Ahmad Rizwan. Rabiatul Adawiyah yang kedua. Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Nasrullah pun tak ada juga. Judul Rabiatul tak ada. Siti Nur Fatihah hilang. Tadi Fufu ada. Siti Nur Sarah tak ada. Okay. Vanessa ada kan? Alright. Ada ni mesti ada yang jawab kan? Okay, tahu je. Alright, so itu sahaja kita punya kelas. Jadi terima kasih sebab hadir hari ini. Dan minggu depan kita akan sambung kepada sukatan serakan data tak terkumpul. Yang tu tak ada graf sangat. Yang tu lebih kepada pengiraan. Yang tu ada sedikit kait dengan AdMath sikit. Okay? Sebab yelah, matematik kamu ni berkait rapat dengan AdMath. Dan AdMath juga berkait rapat dengan matematik. So anggaplah dua-dua subjek tu penting. Kalau kamu belajar matematik, kamu kena faham juga konsep AdMath. Dan kalau kamu belajar AdMath, kamu kena faham konsep matematik. Dia berkait rapat. Itu sahaja saya nak pesan. Jadi good luck untuk kamu punya pembelajaran. Dan belajarlah rajin-rajin. Soalan nombor 6 tu tolong buat dan hantarlah ikut masa. Saya bagi seminggu tu untuk buat satu soalan tu. Kalau kamu tak hantar juga, saya tak tahulah. Itu yang paling sikit yang saya bagi kerja. Hantar guna Google Classroom. Kalau terasa susah sangat nak hantar Google Classroom, hantar secara personal. Okay? Tapi saya tak nak minta personal lah. Biasanya kalau rasa betul-betul tak boleh, baru boleh personal. Okay? Sebab personal ni satu masalah ni, saya nak handle 170 pelajar. Nak savekan data tu, saya malas nak buat dekat Excel. Sebab kalau kita punya Google Classroom tu, dia ada checkbox. Dia ada cakap, oh pelajar ni dah hantar, senang saya nak tanda kan. Kalau macam personal tu, saya kena buat satu catatan lah. Saya kena salin lah kat kertas ke, nak kena buat Excel ke. Jadi kerja lain lah kan. Saya malas nak buat kerja lain. Tapi tak apalah, kalau personal juga, nanti saya akan buat something lah. Alright, so itu sahaja. Sekian sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat malam.